Buletin Didik 9 Ogos bersama saya Charles Mohan. Salam hormat dan salam sejahtera. Mengikut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013-2025, peningkatan akses dan pendidikan berkualiti bagi murid berkeperluan khas MBK bertujuan meningkatkan kebolehpasaran mereka sama ada bekerja sendiri, bekerja di sektor awam maupun swasta. Secara tidak langsung, pendidik memikul tanggungjawab dan amanah dalam memastikan MBK bersedia untuk berdikari dan melangkah ke alam pekerjaan. Hari ini kita akan Menurut Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah Kebangsaan Menengah Pendidikan Khas Tapak, Fatil Khair Muhammad, MBK dikategorikan kepada 3 keupayaan iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Justru peluang pekerjaan bagi mereka bergantung kepada keupayaan tersebut serta apa yang diperolehi semasa di alam persekolahan. Selalunya murid-murid ini akan diberi peluang untuk bersama-sama merasai suasana ataupun situasi pekerjaan sebenar. Namun antara isu yang wujud adalah kebanyakan murid-murid MBK ini mereka ada kekurangan dari segi komunikasi ataupun kemahiran untuk semasa interview. Jadi ini adalah antara kekangan yang kita cuba atasi di peringkat persekolahan. Kita akan melatih mereka supaya ada membina keyakinan diri yang tinggi dan juga memastikan mereka tidak kekok untuk bekerja ataupun bekerjasama dengan orang-orang di luar. Peluang pekerjaan bagi MBK autism pula jelasnya tidak dinafikan agak terhad kerana keistimewaan mereka yang sukar dikawal jika bekerjasama sesama manusia. Hal ini walau bagaimanapun dapat diatasi sekiranya majikan berpengalaman mengupah pekerja autism. Selain itu, ibu bapa turut memainkan peranan penting dalam memastikan masa depan anak-anak autism terjamin. Sebagai contoh, apabila mereka dimasukkan ke sekolah kemahiran vocational, mereka akan mempelajari kemahiran asas seperti masakan, jahitan, kraft, manik dan lain-lain. Kemahiran tersebut boleh digunapakai sebagai pekerjaan mereka setelah mereka dewasa. Bagi Nur Anisa Nur Azman, cacat penglihatan sejak lahir bukanlah satu penghalang untuk dia memasang impian tinggi. Saya sangat berminat dalam bidang seni visual, lagi-lagi dalam bidang lukisan. Dan perancangan saya lepas sekolah adalah saya ingin menyambung ke pelajaran saya di UiTM. Dan jika ada rezeki, saya juga ingin menyambung pelajaran saya di University of Queensland. Tambah Nur Anisa, prinsip berfikiran positif menjadi elemen peribadi yang sangat perlu ketika menuntut ilmu. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN memperkenalkan kemudahan e-janji temu bagi memudahkan pelanggan mendapatkan janji temu sebelum berurusan di kaunter. PTPTN dalam satu kenyataan memaklumkan e-janji temu adalah kemudahan secara dalam talian yang membolehkan pelanggan yang perlu berurusan dengan pegawai PTPTN di kaunter membuat janji temu terlebih dahulu. Usaha ini membolehkan pelanggan PTPTN berurusan dengan lebih mudah dan selamat ketika pandemik COVID-19 sedang melanda negara. Urusan yang dibenarkan antaranya rundingan penstrukturan pinjaman permohonan penangguhan disebabkan masih belajar dan penghantaran cek potongan gaji majikan. Kemudahan e-janji temu PTPTN ini sudah mula digunakan sejak 26 Julai lalu dan pelanggan hanya perlu melayari portal rasmi PTPTN dan melengkapkan maklumat janji temu, maklumat diri serta membuat pengesahan. Selain kemudahan e-janji temu PTPTN yang disediakan, PTPTN turut menyediakan saluran perkhidmatan lain iaitu e-aduan dan perkhidmatan live chat di portal rasmi PTPTN. Pelanggan juga boleh menghubungi talian Careline pada setiap hari Isnin sehingga Jumaat dari jam 9 pagi sehingga 5 petang. Sebarang urusan di kaunter perlu memastikan pematuhan garis panduan yang ditetapkan. Menara berkembar Petronas atau KLCC yang terletak di Kuala Lumpur pernah dinobatkan bangunan tertinggi dunia sebelum diatasi oleh Burj Khalifa dan juga Taipei 101.
KLCC mempunyai 88 tingkat dengan ketinggian 395,000 meter persegi. Ia direka oleh jurubina Cesar Pili dari Argentina. KLCC siap dibina pada tahun 1998 selama 7 tahun. Pili menekankan ciri-ciri Islamik iaitu reka bentuk geometrik dan abjad serta mengambil masa 8 bulan untuk menyiapkan reka bentuk menara ini. Menara terbabit dibina di atas tapak lumba kuda Kuala Lumpur. Pembinaan KLCC mengambil 16 cerucuk konkrit untuk menyokong rasuk yang mempunyai berat 270,000 tan iaitu 7.5 kali ganda berat daripada sebuah kapal Titanic. Terdapat sebatang jejantas udara yang menyambungkan kedua-dua menara iaitu di tingkat 41 dan 42 yang juga jejantas 2 tingkat tertinggi di dunia. Lift di KLCC direka bentuk menggunakan lift berkelajuan tinggi di mana lift akan sampai ke setiap tingkat kurang daripada 70 saat. Lift ini juga direka secara 2 tingkat atau double decker iaitu tingkat genap dan tingkat ganjil. Lebih 24.5 juta dos vaksin COVID-19 diberikan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK sehingga semalam. Menerusi perkongsian infografik di Twitter, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba memaklumkan daripada jumlah itu, lebih 15.7 juta orang sudah menerima suntikan dos pertama, sementara lebih 8.7 juta orang menerima dos kedua. Pada kali ini, sama-samalah kita mematuhi SOP-nya, menjadi pelancong yang bertanggungjawab dan mereka yang menjalankan perniagaan di hotel, di homestay juga perlu mematuhinya. Sama-sama kita mengingatkan diri bagi kita, insya-Allah kita dapat menjayakan tagline kita Coming Stronger in Recovery. Selaras pelan pemulihan pelancongan digariskan, keputusan itu memberi manfaat kepada penggiat industri pelancongan di negeri yang beralih kepada fasa 2 dan seterusnya. Aktiviti pelancongan dalam negeri yang dibenarkan adalah homestay dan hotel bagi individu sudah menerima vaksinasi lengkap. Pengusaha homestay dan hotel juga perlu memastikan individu yang memasuki premis menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 bukti sudah menerima vaksinasi lengkap. Lebih 24.5 juta dos vaksin COVID-19 diberikan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK sehingga semalam. Menerusi perkongsian infografik di Twitter, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba memaklumkan daripada jumlah itu lebih 15.7 juta orang sudah menerima suntikan dos pertama, sementara lebih 8.7 juta orang menerima dos kedua. Ini bermakna 48.3% daripada populasi negara sudah mendapat dos pertama, manakala 26.9% telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Vaksinasi harian pula mencatat 389,641 dos semalam. 156,816 adalah dos pertama, manakala 232,825 adalah dos kedua. Kes baru COVID-19 mencatatkan penurunan hari ini dengan 17,236 kes, manakala 212 kematian dicatatkan menjadikan jumlah maut keseluruhan 10,961 kes. Selangor kekal merekodkan kes harian tertinggi dengan 5,740 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,567 kes dan Kedah 1,328 kes. Johor dan Sabah juga mencatatkan kes melebihi 1,000, manakala 7 negeri mencatat kes di bawah 1,000. Perlis, Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan merekodkan kes di bawah 100. Bersua kembali. Jenazah penyanyi kesayangan ramai, Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin selamat dikebumikan pada jam 1.30 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Sungai Pusu, Gombak, Selangor. Allahyarhamah meninggal dunia pada jam 5.13 pagi hari ini selepas bertarung nyawa selama beberapa hari melawan COVID-19 di unit rawatan rapi ICU Hospital Chancellor Tuanku Muris Universiti Kebangsaan Malaysia.
Terdahulu pengurusan jenazah Siti Sarah selesai ditayang umum dan disembayangkan kira-kira jam 11 pagi di PP UKM. Wen yang membawa jenazah Allahyarhamah tiba di tanah perkuburan kira-kira jam 12.40 tengah hari. Anggota polis menghadkan bilangan individu yang dibenarkan masuk ke perkarangan kawasan perkuburan. Suami Allahyarhamah, Shuib, turut kelihatan lengkap memakai PPE mengiringi perjalanan akhir isterinya selain membantu urusan pengebumian. Difahamkan proses pengebumian dikendalikan pasukan pengurusan jenazah COVID-19 JAKIM, Jawi. Allahyarhamah Siti Sarah dikebumikan di tanah perkuburan yang sama dengan arwah ibunya. Allahyarhamah dikejarkan ke PP UKM pada Selasa lalu susulan tahap oksigen semakin merosot selepas dijangkiti COVID-19 mulai 25 Julai. Siti Sarah ditidurkan sejak petang Jumaat berikutan menjalani pembedahan mengeluarkan bayi dalam kandungan yang berusia 8 bulan. Allahyarhamah yang menghembuskan nafas terakhir tidak sempat menatap wajah bayi lelakinya yang selamat dilahirkan secara pembedahan pada Jumaat lepas. Bayinya dilahirkan pramatang dengan menggunakan bantuan pernafasan dan dinamakan sebagai Ayash Afan atas pilihan Siti Sarah. Penyanyi bersuara merdu itu meninggalkan 3 lagi cahaya mata iaitu Uwash Al-Kami 10 tahun, Zahira Talita Zara 8 tahun dan Arik Matin 6 tahun. Dalam pada itu, pemergian Allahyarhamah Siti Sarah turut ditangisi rakan-rakan artis yang membanjiri pautan laman sosial sejak pagi tadi dengan titipan doa dan salam takziah. Antara yang berkongsi kedukaan dan memuat naik ucapan takziah ialah Datuk Seri Siti Nurhaliza, Siti Nurdiana, Fazura dan Ziana Zain. Sertai bengkel penulisan cerpen dan novel secara dalam talian bersama-sama dengan Salina Ibrahim dan SM Zakir pada 14 Ogos ini. Pendaftaran dan maklumat lanjut boleh layari laman Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia, Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya Sukses SPM 2021 Bahasa Melayu serta bimbing tingkatan 4 dan 5, teknologi reka bentuk dan media cetak serta desktop publishing. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM. Visual secara dekat bot laju mengakhiri paparan buletin didik malam ini. Saya Charles Mohan, salam hormat dan salam ceria dan kita jumpa lagi.